merupakan harta karun alam di Malaysia. Ditubuhkan pada 1964 sebagai Sabah Park atau lebih dikenali sebagai Taman Kinabalu. Ianya adalah lindungan alam dan warisan dunia UNESCO. Taman ini tidak hanya menampilkan pemandangan gunung megah, hutan tropika, tetapi juga flora dan fauna. Fungsi utamanya adalah menjadi penyelidikan ekosistem unik dan pendidikan masyarakat. Kesimpulannya, Sabah Park bukan hanya destinasi pelancongan, tetapi ianya juga menjadi salah satu gerbang yang melindungi keajaiban alam di Borneo. Jadi boleh tuan ceritakan, macam kita Sabah, kita kenal Sabah, siapa Sabah Park. Tapi mungkin orang Semenanjung bila tengok, apa itu Sabah Park? Apa peranan Sabah Park sebenarnya tuan? Sabah Park ini adalah satu agensi taman-taman Sabah yang semi-government yang mana melibatkan pemeliharaan seluruh hajana alam semula jadi. Tidak kira hidup, mati ataupun berbentuk sejarah. Contoh ada yang berbentuk sejarah, dia akan dipelihara dengan berpandukan ini teman-teman Sabah lah, supaya akal sehingga ke zaman untuk generasi masa akan datang dan untuk masa yang generasi akan datang. Itu yang paling penting. Setiap pengunjung yang mengunjung substation Serinsim adalah dilarang untuk menangkap ikan ataupun dikenakan denda sebanyak RM5.000 hingga ke RM50.000. Jadi hati-hati. Saya nak tanya, apa kelebihan Sabah Park? Salah satu daripada kelebihan teman-taman Sabah adalah salah satu daripada agensi taman-taman Sabah ataupun agensi kerajaan yang mengawal selia apa-apa di dalam kawasan di sekitar taman boleh memelihara apa-apa benda yang ada di dalam untuk generasi masa akan datang. Dan mungkin kalau kita ambil contoh teman-taman Sabah, ambil contoh Taman Kinabalu, dan segala apa yang ada sana akan dikekalkan sampai bila-bila, tiada hati ya. Untuk tuntunan masa akan datang, begitu juga tadi kan. Ya, dia lagi mapan lah kan. Okay. Berfungsi sebagai tempat spesies flora dan fauna yang jarang dijumpa, Sabah Park juga berfungsi sebagai lokasi untuk penyelidikan dan research and development. Ianya juga berfungsi dalam memberikan pendedahan kepada masyarakat melalui penglibatan masyarakat dalam kempen alam sekitar. Akhir sekali, Sabah Park juga menjadi salah satu tempat pelancongan yang menyediakan pemandangan yang menakjubkan seperti Gunung Ganang dan spesies flora dan fauna yang jarang dijumpa. Geopark adalah bagi melestarikan dan mempromosikan warisan geologi yang unik dalam sesebuah wilayah. Mereka menjadi makmal penyelidikan bagi para ilmuwan, mahasiswa dan pengunjung untuk memahami sejarah bumi dan kepelbagaian sumber yang ada. Geopark juga berfokus pada pendidikan dan pembangunan melalui program-program pendidikan. Geopark juga ingin meningkatkan kesedaran dalam masyarakat tentang pentingnya kelestarian alam kita. Macam kita tahu, substation Serinsim ni dia dikira oleh Geopark kan. So mungkin saya boleh ceritakan serba sedikit berkaitan dengan Geopark. Apa tu Geopark supaya kita lebih tahu. Berkaitan dengan Geopark, memang saya kurang arif, sampai baru kemarin saya dapat info dari yang. Jadi itu salah satu daripada pembentukan semula jadi sejak berjuta-juta tahun dahulu. Jadi oleh karena pembentukan itu mungkin salah satu daripada keunikan pembentukan itu mungkin diambil kira oleh pihak Badan Dunia untuk dikirim kepada Geopark dan kebaikannya kepada sekitar
perkampungan ataupun sekeliling dia adalah boleh membantu dari segi ekonomi, sebab mungkin dari segi limpahan limpahan dari agensi untuk membantu apa-apa yang ada di sekitar kampung. Kira macam geopark nih salah satu pemikiran untuk mengekalkan kita punya khazanah. Iya betul, sebab ini bersangkut paut dengan enigmen taman. Jadi secara kebetulan apabila tu benda diterap di teman-teman Sabah di Sabah Park, jadi boleh mengekalkan bentuk semula jadi yang ada di teman-teman Sabah dan melibatkan komuniti sekitar untuk mengekalkan khazanah kita lah. Jadi kalau macam geopark ni bila lagi dia diberi pengetarapan dekat Taman Kinabalu? Geopark ini seperti yang saya cakap tadi itu akan dimasyhur pada 16 hari bulan 1 2024 bertempat di Kota Blue. Dan kalau dapat datang pada waktu itu. Oke. Supaya saya dipahamkan Ketua Menteri yang akan merasmi. Geopark merupakan tempat yang mempunyai warisan yang tidak terhingga nilainya. Geopark mempunyai banyak kelebihan terutama sekali dalam pendidikan dan penyelidikan. Para ilmuwan dan mahasiswa dalam menjelajah sendiri pemandangan yang menarik, Geopark juga menjadi pusat rawatan flora dan fauna yang diiktiraf dunia bagi menjamin kelestarian alam. Dan Geopark bukan hanya kawasan pelancongan, tetapi ianya juga tempat penyelidikan serta pendidikan. Sabah Park ni kan telah diiktirafkan oleh UNESCO. Jadi, apa kelebihan yang kita dapat daripada pengiktirafan tersebut? Ya, memang saya akui salah satu daripada yang amat tertinggi kepada teman-teman Sabah lah. Jadi kebaikan dia kepada teman-teman Sabah adalah salah satu daripada tumpuan pelangsung dan mungkin salah satu daripada produk yang boleh kasih info kepada seluruh dunia lah supaya Sabah Park ini dikiterap kepada begini-begini. Dan bukan saja dari segi Sabah Park, tapi komuniti sekeliling supaya diorang mendapat dari segi bantuan-bantuan dari kerajaan, mungkin kemudahan dari pelangsungan mereka sendiri ataupun dana, dan semua memang ada kebaikan lah dari Sabah Park dan komuniti sekeliling. Harapan Sabah Park kepada mata dunia, apa yang Sabah Park ingin capai? Itu salah satu dari persoalan yang paling saya suka. Ya. Harapan untuk Sabah Park dan kami sebagai kaki tangan sini, teman-teman Sabah ini lebih kepada mengakalkan keasalian yang sebenar-benarnya dan boleh menjadi kepada dinikmati generasi masa akan datang supaya berkekalan delegasi masa. Sebab mungkin hidup kita ini mungkin tidak tahu besok ada. Jadi kalau ada ini, inilah peninggalan nenek moyang kan masa. Jadi itu yang paling penting dari saya.
Taman-Taman Sabah ataupun Sabah Park adalah sebuah badan berkanun berasaskan pemeliharaan pada tahun 1964 dengan tujuan untuk memelihara warisan berpemandangan indah, saintifik dan bersejarah negeri Sabah, Malaysia di Kepulauan Borneo. Secara keseluruhannya, Sabah mempunyai 9 taman-taman Sabah yang dikenali sebagai Kinabalu Park, Tunku Abdul Rahman Park, Crocker Range Park, Tawau Hills Park, Turtle Island Park, Pulau Tiga Park, Tun Sakaran Marine Park, Sipadan Island Park dan Tun Mustafa Park. Berikut merupakan agensi-agensi yang bekerjasama dengan Sabah Park bagi memantapkan lagi pengurusan Sabah Park.